Dan saya yang curiga bunyi apa tu kan. Boleh pula saya nak buka mata nak tengok. Sebab tak puas hati tau dengan bunyi je waktu tu. Walaupun sebenarnya memang dah takut sangat-sangat tau sebenarnya time ni. Saya pun buka mata sikit. Dan ternampak ada sesusuk tubuh berpakaian hitam seperti macam pendekar memegang tombak macam tu. Muka dia tu tak adalah hodoh. Tapi muka dia memang bengis yang amat tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Jadinya diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya. InsyaAllah. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan saja. Jadinya janganlah terlampau taksub ataupun terikut-ikut dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami dan kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami masih kecil. Amin amin ya rabbal alamin. Jadinya, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda kisah Gunung Ledang. Kisah-kisah di mana diorang yang dalam kisah yang KSM ceritakan ni, diorang tersesat dekat Gunung Ledang. Jadinya marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Okey, baiklah. Untuk kisah yang pertama ni, tajuk dia Gunung Ledang macam KSM katakan tadi. Jadi kita terus dengan kisah yang pertama ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, semoga kita semua berada di bawah lindungan serta kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Okey, kisah yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah kisah ketika saya tersesat di Gunung Ledang. Agak pendek dan ringkas sebenarnya cerita ni kerana saya tak lama berada di atas sana. Berikutan ration habis. Sebabnya tersesat jalan. Ration ni adalah bekalan bekalan makanan ke bekalan apa benda kan. Jadi ration ni biasanya dikaitkan dengan bekalan lah. Okey, kejadian ni berlaku pada tahun 2003 macam tu. Dan ketika itu saya masih sedang lagi menuntut ilmu di sebuah institusi pengajian dekat Melaka. Dan begini kisahnya. Awal minggu tu, batch kami ni satu dom amat teruja dan happy sangat-sangat sebab akan pergi bercuti selepas habis exam ni. Jadi pada hari Khamis yang cuma berbaki lagi 2 hari je lagi kita orang nak pergi ni, dan trip ni terbahagi kepada 2 kumpulan tau. Satu kumpulan ni jenis yang nak sampai ke puncak, memang orang kata hardcore punya hiking punya orang lah kan. Dan kedua punya tim adalah tim saya ni lah, jenis yang nak santai-santai, nak relax-relax, nak memandang, menikmati keindahan hutan tu. Dan orang kata nak ambil-ambil pengalaman kata dia kan. Maka sampailah hari tersebut. Jadi kami bertolak daripada Pekan Jasin. Yang waktu ketika itu, spot nak lepak hanyalah dekat waterfront saja. Dan selesai dah isi perut apa semua, dah makan, dah puas-puas, kenyang-kenyang makan kan, kita orang pun bergerak. Dan van ni, kita bawa 2 biji van lah untuk pergi ke lokasi. Satu van ni yang bawa geng hiking naik daripada Sagil. Yang satu van lagi, geng-geng santai ni, dia naik daripada Asahan. Dan time ni pula, bukan semua orang ada handphone tau. Sebab time ni SIM card starter pack tu pun mahal yang amat harga dia. Zaman-zaman tu lah Oleh tu memang ramailah antara kami ni yang tak ada handphone pun. Kerana kami ni bukanlah daripada anak-anak orang yang berada. Dan sesudah kami sampai ni, segala kelengkapan barang-barang semua kita orang dah keluarkan, dah susun-susun dah. Dan ration kami ni dikira sekali lagi untuk pastikan semua teratur, semua cukup. Dan geng saya ni ada 8 orang tau. Dan kami buat roll call dulu untuk nak pastikan semuanya kenal antara satu sama lain. Dan di antara petua yang saya gunakan sebelum masukkan hutan ni lah kata dia, saya akan amalkan bacaan Al-Fatihah 7 kali.
Lepas tu saya baca ayat kursi 7 kali. Lepas tu saya baca 3 kul 7 kali dan ayat Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi kan mula dengan langkah kanan. Dan semasa hendak bernapak ni kan, pastikan tumit tu jangan cecah tanah. Lebih kurang dalam 20 tapak lah kita jalan-jalan-jalan dengan bersertakan dengan zikir La ilaha illallah. 20 tapak melangkah, jangan cecah tumit tau. Dan kami pun mulakan perjalanan. Oleh kerana kami ni orang kata geng-geng yang santai-santai lah. Setiap kali kami penat, kami akan berhenti rehat dulu. Rehat sambil makan pula tu kan. Maklumlah kebanyakan semua dalam grup kami ni debab-debab orangnya. Dan ini untuk pengetahuan korang lah. Kalau pergi Gunung Ledang ni, kita akan jumpa banyak denai-denai yang dibuat oleh manusia tau. Pastikan jangan sesat. Dan teliti betul-betul mana satu denai yang kita nak lalui. Dan jika kita ternampak orang berpakaian hitam dan jalan seorang di dalam hutan tu, jangan tegur pula. Dan kebanyakan dekat sana ni pergi bertapa untuk menuntut ilmu. Dan kerana mengikut kisah-kisah orang yang lama, orang yang selalu naik-naik gunung ni, di sinilah terletaknya salah satu daripada 7 kerajaan alam bunia ni dekat Nusantara ni. Tapi yang ini jangan percaya 100% lah Wallahu a'lam bissawab. Dan di gunung inilah yang dikatakan tempat hang tuah bertapa sekembalinya daripada Indonesia untuk menuntut ilmu bagi menundukkan keris Tamingsari. Dan dikatakan di Gunung Ledang ini ada 2 belah pecahan ilmu tau. Yang satunya yang putih dan yang satu lagi belah yang hitam pula. Jika anda salah pergi tempat ni untuk bertapa, mana tahulah kan, kok tiba-tiba terasa nak bertapa pula kan. Dekat sana memang peluang nak jumpa kerajaan jin, kerajaan bunian dekat sana memang senang. Bukan memang senang lah. Memang chances tu tinggi lah kalau nak jumpa tu kan. Jadinya silalah pergi sana kan. Namun kena hati-hatilah dengan ilmu-ilmu yang kita tak pasti mana arahnya. Okey, kita berbalik pada cerita tadi. Kami pun menyusul denai ni kan. Jalan-jalan untuk sampai ke puncak ni. Dan kerap kalilah berhenti, kejap-kejap berhenti sebab penat kan. Dan salah seorang daripada kami ni tiba-tiba bersuara. Korang. Berhenti kejap. Kau perasan tak? Jalan ni macam dah lalu je yang tadi. Macam, aku rasa macam dah lalu lah ni. Korang perasan ke tak ni? Aku dah penat dah ni. Asyik jalan tempat yang sama je ni. Lah weh. Aku pun perasan jugalah. Dari tadi rasanya kita dah lalu kat sini. Dekat pokok ni dah 3 kali dah. Dan kami semua berhenti tau. Cuba mengamati suasana keadaan sekeliling. Apa yang berlaku sebenarnya kan? Shh. Korang semua diam kejap. Diam. Korang duduk. Baru kami perasan waktu ni. Tak ada satu bunyi pun yang kedengaran dekat sekeliling ni. Kecuali waktu ni, bunyi nafas kita orang je. Okey. Macam ni, sekarang ni semua letak beg kat sini. Kita duduk dalam bulatan ni. Kita buat satu bulatan, kita duduk kat sini. Makanya kami semua pun seperti yang disuruh oleh ketua kami ni, mulalah mengambil posisi masing-masing. Dan kapten ni mula berbicara lagi sekali tau. Shh. Ini bukan kawasan yang aku selalu lalu lah. Aku macam tak pernah lalu je kat sini. Aku rasa kita dah kena main kot dengan diorang ni. Jangan takut. Okey, relax. Sebab kita bukan nak kacau sesiapa. Kita datang sini pun nak tengok-tengok je kan. Nak menikmati keindahan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, korang semua macam ni Korang ikut apa yang aku baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya waktu ni, ketua kami pun bacakanlah dengan bacaan Al-Fatihah. Diikuti dengan 3 kul dan kita orang pun follow je tahu apa yang ketua kami ni baca. Dan masa tu mata saya ni dah melilau, dah pandang kiri, pandang kanan kan. Dah tak sedap hati waktu tu. Ialah mengikut petua ilmu hutan. Jika sesat, cuba cari sesuatu yang ganjil ataupun yang tak normal tahu, yang jarang orang perasan. Atau nampak jika nak cari jalan keluar ni. Dan ketika ni, saya ada membawa 7 batang jarum tahu sebagai persediaan jika keadaan macam ni terjadi. Dan untuk iktihar lah jika tersesat.
Jadinya saya pun keluarkan jarum-jarum saya ni. Saya mula membaca zikir Nabi Yunus alaihissalam. Dan semasa mengira-mengira bilah jarum tu, sengaja saya kira dalam jumlah yang salah. Dan sedang saya mencari sesuatu yang ganjil ni. Okey. Okey, korang semua tutup mata tau sekarang. Tutup mata. Jangan buka mata selagi aku tak arahkan. Dan selang beberapa minit, kita orang dengar tau. Dan dalam kepala otak saya ni cuma berdoa tau tu. Janganlah binatang buas ke yang datang dekat kan. Biarlah, tak kisahlah. Biarlah hantu ke manusia ke. Weh, kalau binatang buas maknanya almarhum lah kita orang semua kat sini. Dan saya yang curiga bunyi apa tu kan. Boleh pula saya nak buka mata nak tengok. Sebab tak puas hati tau dengar bunyi je waktu tu. Walaupun sebenarnya memang dah takut sangat-sangat tau sebenarnya time ni. Saya pun buka mata sikit dan ternampak ada sesusuk tubuh berpakaian hitam seperti macam pendekar memegang tombak macam tu. Muka dia tu tak adalah hodoh, tapi muka dia memang bengis yang amat tau. Dan dekat belakang dia tu ada satu susuk yang mengikuti dia. Binatang apa saya pun tak pastilah dan tak tahulah binatang apa. Binatang tu dia hitam tau, berbulu lebat. Dan tak dapat nak tengok bentuk tubuh dia sebab bulu dia ni terlalu sangat lebat. Dan benda ni mengelilingi kami. Tak tahulah beberapa kali dia pusing. Tiba-tiba susuk lelaki tu dia hentak tombak dia. Bam! Dan satu bunyi, macam bunyi harimau tau. Kita orang dengar. Dan susuk tadi dengan binatang dia ni hilang terus daripada pandangan saya. Okey. Semua sekarang korang semua dah boleh buka mata tau. InsyaAllah lah semua dah selamat lah ni. Alhamdulillah. Jadinya saya perasan semua waktu ni saya buka je mata tengok semua dah macam lencun dah. Dah berpeluh-peluh. Termasuklah saya ni sebab ni takut sangat-sangat. Dan ketua kami cakap kita asyik ikut lalu jalan sama je ni kan. Sebab penghuni dekat situ marah kata dia. Sebab kita lalu denai melepasi kawasan kampung diorang. Dan kita ni ada yang dah terkacau tempat yang tak sepatutnya kita kacau tau. Dan susuk tu kata dia suruh kita berpatah balik dengan menyusuti jalan yang kita lalu tadi. Katanya dalam 15 langkah nanti akan sampai ke tempat yang last tadi kita berhenti. Dan benda tu bagi amaran dan pesan kepada kita. Kata dia jaga adab jika nak masuk kat Gunung Ledang ni. Dan lepas tu teruslah kita orang semua bangun dan ketua pun pimpin kami lah. Orang kata arahkan kami untuk jalan ke jalan keluar. Kata dia pesan lagi satu, jangan pandang belakang. Jadi ketika kami menemui jalan keluar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ni, barulah kami perasan waktu tu jam dah tunjukkan pukul 7 petang tau. Maknanya sekarang ni kita orang dah sesat dalam hutan Gunung Ledang ni lebih kurang dalam 5 jam jugalah. Dan masing-masing waktu tu memang dah penat dah. Orang kata dah lepak sangat-sangat dah. Orang kata rehat kejap lah. Berehat dulu. Isi perut dulu. Jadinya kita orang makan sampai habislah ration kita orang ni. Habis bekalan makanan kita orang semua. Okey korang. Malam ni kita terpaksa bermalam kat sini je oleh kerana ration dah habis. Korang dah bedal tadi semua. Esok pagi-pagi kita gerak balik semula. Alhamdulillah, dah tak sanggup dah rasanya kan. Penat satu hal, takut pun satu hal kan. Allahu Akbar. Dan malam tu lah kami bermalam dan gangguan agak kurang lah. Cuma ada jugalah terdengar beberapa hilayan lah, gelak ketawa lah yang menemani kami waktu tu. Sertanya bau-bau masakan macam enak sangat. Memang sedap sangat tau bau dia. Macam rasa duduk dekat kawasan perumahan. Orang belakang masak lah. Macam tu lah bau dia kan. Sedap. Siapa pula lah masak lemak cili api ni tengah-tengah hutan macam ni kan. Minta perhatian korang semua Kalau ada bau apa-apa ke, dengar apa-apa ke, ternampak apa-apa sekalipun, minta tolong sangat-sangat. Jangan menegur tau. Dan saya tak nak benda yang sama berulang lagi nanti. Jangan cakap saya tak pesan pula Korang semua ingat apa yang saya pesan ni.
Dan malam tu kami tak tidur lena lah. Sebab terpaksa berjaga-jaga lah. Sebabnya takut-takut kalau ada binatang buas datang menyinggah pula nanti. Dan Alhamdulillah kami pun berjaya mengharungi keadaan malam tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai subuh, kami pun mulalah bergerak turun. Dan Alhamdulillah, segalanya selamat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kami selamat sampai ke laluan keluar ni. Dalam alam Allah Subhanahu Wa Taala ni, ada je makhluk lain yang wujud selain kita sebenarnya. Bukan alien tapi ciptaan Allah yang bukan daripada tanah. Jadinya, kita bukan takut, tapi kita kena menghormati sesama makhluk. Tak kiralah apa makhluk sekalipun. Jadinya, korang jagalah hadap. Dan jangan sewenang-wenangnya. Mulut tu berkata, orang kata yang bukan-bukan. Berkata bongkak, berkata sombong. Bila berjalan dekat atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang permulaan ni? Semoga anda terhibur dengan kisah yang mula-mula ni ya. Sebabnya KSM masih ada lagi kisah berkenaan dengan Gunung Ledang ni. Jom kita terus dengan kisah yang kedua. Okay guys, untuk kisah yang kedua ni Okay, untuk kisah yang kedua ni cerita lagi. Kata dia yang ini kisah dia berkenaan dengan bunian dekat Gunung Ledang. So kita terus dengan kisah yang kedua ni. Cerita yang nak disampaikan ini telah pun mengubah pandangan dan kepercayaan saya pada dunia bunian ni. Ramai orang cerita pasal bunian kan. Saya tak pernah nak percaya pun. But ini adalah cerita macam mana saya tiba-tiba boleh percaya tentang dunia ni. Okay, cerita bermula pada bulan Disember tahun 2011 nak masuk ke tahun 2012. Dan masa tu saya ni third year dekat UKM. Ada satu program mendaki Gunung Ledang bersama kelab kembara. Kolej ni telah diadakan. Jadinya ramailah yang join tau. Lebih kurang dalam 60 orang peserta lah. Terdiri daripada ada yang lelaki, ada yang perempuan akan menyertai panjat gunung ni lah. Dan untuk pengetahuan korang semua lah, Gunung Ledang adalah salah satu taman negara Malaysia yang sehingga kini memang dijaga rapi tau. Dan sepatutnya pada tarikh yang kami pergi tu, Gunung Ledang ni sebenarnya ditutup untuk pendakian lah. Kerana adanya kerja-kerja penyelenggaran oleh pihak hutan ni. Jadi kami waktu ni tetap sangat nak pergi. Jadi kami pun buatlah surat siap-siap. Dan kata kami nak bantu apa yang boleh dalam usaha penyelenggaraan hutan diorang tu lah. Dan lagi satu sebab, kami pun tak ada gunung lain lagi nak panjat waktu time tu. Yang paling dekat sekali Gunung Ledang, kita orang apply jugalah Gunung Ledang kan. Seperti biasa, siap barang-barang yang kita orang bawa ni mesti nak kena declare dulu tau. Nak kena tulis, nak kena declare, kena tunjuk semua ni pada ranger hutan. Sebab nanti ni, bila turun daripada gunung ni, tak boleh kurang satu pun barang ataupun terlebih satu pun barang. Siapa yang bawa rokok tu, bayangkan setiap batang rokok ni nak kena kira sekali tau berapa batang bawa naik. Kalau nanti bawa balik tu, puntung rokok mesti cukup ngam-ngam. Macam tu lah. Dan ini adalah katanya untuk memelihara alam sekitarnya. Okey, jadinya pukul 8 pagi lah waktu tu. Kami pun mulakan pendakian. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami pun mulakan dengan tangga mahligai tau. Siapa yang pernah daki Gunung Ledang ni mesti tahu tangga ni. Dia kata tangga ni ada 700 anak tangga tau. Dan seperti biasa, golongan perempuan akan ketinggalan kat belakang. Dan saya ni sebagai seorang AJK dalam program ni, kenalah bertanggungjawab duduk yang paling belakang sekali. Nak pastikan tiada yang tertinggal tau. Macam-macam yang teknik saya ajar sambil saya mendaki dengan diorang ni, supaya diorang ni tak penat dan tak luntur semangat diorang nak mendaki ni. Dan saya ni tak adalah hebat sangat, tapi saya ni seorang atlet waktu tu. Dan saya pernah lah panjat banyak gunung, macam-macam gunung saya dah panjat. Dan termasuklah Gunung Kinabalu tau. Jadinya saya ni rasa macam saya ni dah terror lah. Biasalah Gunung Ledang ni gunung yang biasalah pada saya. Dan antara teknik-teknik yang saya ajar pada diorang ni adalah tengok sekeliling ni kan. Biar kita absorb pandangan kita pada sekeliling ni. Kita pandang dengan
apa yang kita pandang ni dengan pandang kebesaran ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu lebih kurang. Dan satu lagi, saya ni pula jenis memang senang sangat hafal jalan tau. Dan sekali pergi pun dah cukup dah. Dah memang boleh hafal dah jalannya. Lebih kurang pukul 1 petang macam tu lah. Kita orang dah tiba dekat atas puncak atau waktu tu. Dan kami ni kena tolong lah buatkan tebing daripada sabut kelapa yang telah disediakan kat atas tu. Kan tadi saya cakap kan, kita orang nak tolong serenggara tu kan. So inilah kerja yang kita orang buat sewaktu kita orang mendaki tu. Okey, cerita seram bermula kat sini tau. Semasa perjalanan turun tu lah, saya ni adalah kelompok kedua yang terakhir sekali yang ada dekat belakang tau. Sebabnya saya kena tunggu golongan-golongan wanita ni. Ada yang kakinya sakit lah, ada yang melecet lah. Biasalah kan, jalan pun seret-seret je kaki tu. Dah macam zombie dah saya tengok kan. So bayangkanlah lambat dia macam mana. So kelompok saya ni ada 8 orang yang terdiri daripada saya dengan kawan saya Ali dan seorang ranger hutan. Dan 5 orang peserta wanita lah yang sakit-sakit kaki ni tadi. So malangnya masa kami tengah rehat-rehat ni korang tahu tak tadi aku tengah jalan tadi. Weh gila bapak terbau dia orang, bau macam masakan kari weh. Meleleh dia aku. Bau dia memang sedap lah. Kalau aku jumpa lah siapa yang masak tu, nak je aku bawa balik kan, buat jadi bini. Tak kira lah manusia ke bunian ke. Apa benda lah kan. Elah budak ni pun. Kau ni Li, mulut jaga sikit boleh tak? Tengok sikit Ali, kita sekarang ni ada kat mana sekarang ni? Kau cakap jangan main lepas, main sedap mulut kau je kan. Dan terdiamlah Ali dengan teguran daripada ranger hutan tu. Terus putih muka dia kan. Sebab yelah baru tersedar agaknya yang sekarang ni kita ada dekat Gunung Ledang. Jadi lebih kurang dalam pukul 6 suku petang lah. Dalam hutan ni dah gelap weh. Dah macam malam dah. Sebabnya dekat sini pokok tinggi-tinggi tau. Lindung cahaya masuk ke dalam hutan ni waktu tu. Malangnya antara kami 8 orang ni ada satu je torchlight. Torchlight murah pula tu. Itu pun beli dekat kedai RM2 je pula tu. Itu pun terbeli sebab gatal tangan. Main sauk-sauk masuk dalam bakul terus bayar. Allahu Akbar waktunya. Aduh sebabnya kita orang ni sebenarnya waktu ni memang tak bajet sangat nak ada kat dalam hutan ni sampai ke malam. So memang kalau ikutkan planning asalnya sebelum maghrib kita orang dah keluar tau waktu ni. Dan pergerakan kelompok saya ni semakin perlahan, makin lama makin perlahan lah. Sebab kita orang 3 orang yang lelaki ni biarkan budak-budak perempuan ni jalan kat depan kita orang. Dan dia orang ni dah mula rasa takut dah waktu tu. Sebab gelap sangat-sangat dah masa ni. Jadinya saya pun nak tunjuk hero lah lagi sekali konon-kononnya. Offer diri saya ni untuk pegang torchlight dan berjalan yang paling depan sekali untuk cari jalan turun ni. Dan bila dah terlalu gelap ni gelap ni macam mana tau? Gelap dia tu macam korang pejam mata, tutup mata ni sambil berjalan. Macam tu lah punya gelap. Memang gelap yang amat sangat tau. Tuan, macam mana ni tuan? Dah gelap sangat ni. Saya suluh-suluh apa pun tak nampak dah ni. Sekarang kalau saya main jalan je ni sekarang, tak pasal-pasal masuk Bulletin TV3 kan. Sesat dalam hutan pula kita ni sekarang. Macam ni. Kau suluh je dekat batang pokok cari reflektor besi tu. Yang ada dekat-lekat kat pokok tu. Itulah jalan dia. Kau follow je tu. Lah, ya ke? Barulah saya tahu tujuan reflektor tu. Tak seram lagi kan? Okey, ni dah nak masuk kisah seram dia, okey? Okey, korang bayangkanlah jalan nak turun gunung ni kena pijak akar kayu yang licin tu kan. Dengan gelapnya lagi, dengan torchlight murahnya, lampu macam nak hidup tak nak hidup macam tu kan. So, nak kena guide pula 7 orang dekat belakang saya waktu ni. Nak kena cari reflektor ni, saya nak kena suluh lah merata kiri kanan kan. Silap-silap suluh benda tak apa-apa kan. Masak kita kan. Minta jauh lah sangat-sangat waktu ni daripada terdampak tersuluh benda-benda macam tu kan. Okey, bila saya dah suluh ni kan, nampaklah reflektor tu. Saya akan jalan ke arah reflektor tu tau. Dan saya akan turun sorang-sorang tau. Saya kena berjalan, sorang-sorang jalan. Lebih kurang dalam 10 langkah tu, baru saya berhenti. Dan lepas tu, saya kena suluh dekat akar kayu ni. Suluh ke belakang balik semula lah. Untuk 7 orang yang dekat belakang ni jalan.
Supaya diorang tak jatuh tau. Jadinya lepas dah 7 orang tu jalan sampai dekat saya ni, saya suruh lagi merata, suluh kiri, suluh kanan lagi, cari lagi reflektor tu dan turun ke arah reflektor tu. Dan kitaran tu berulang lah sampai ke bawah ni lah. Dan saya tak rasa takut lagi waktu tu. Lah sebab waktu tu bajet-bajet hero kan. And pada satu masa tu lah, saya tengah suluh-suluh cari reflektor tu, saya ternampak satu taman tau, yang terbina cantik je, tersusun je dekat atas tanah rata sebelah kiri saya tau. Padahal saya ni tengah turun gunung ni tau. Dan tanah memang sepatutnya menurun, tapi tidak dekat taman yang cantik tu tau. Tanah dia rata je macam tu. And untuk pengetahuan korang semualah, saya seorang je yang nampak taman cantik tu tau. Sebab yang lain-lain waktu ni, dia orang pandang bawah je lah sebab nak jalan dekat atas akar-akar kayu yang licin tu kan. Dan seram je tak berhenti dekat situ tau. Lepas tu, selang beberapa minit je, tengah-tengah saya suluh cari reflektor tu lagi, saya tersuluh pula sebuah rumah kayu besar yang amat tau. Betul-betul sebelah kanan saya. Dia punya dekat dengan saya tu lebih kurang satu pembaris pendek je. Betul-betul dekat sebelah saya tau. Terkejut beruklah saya waktu ni. Dan waktu ni saya dah rasa tak sedap hati sangat-sangat tau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya terus baca surah-surah yang saya boleh baca tau waktu tu. Dan seperti biasalah, orang lain ni memang langsung tak perasan, tak nampak pun rumah tu. Dan saya pun kurangkan langkah saya ni. Daripada tadi kan saya kata saya kena langkah 10 langkah ke depan kan, baru berhenti. Tak, sekarang ni saya cuma langkah dalam 3 langkah ke depan je. 3 langkah saya turun, lepas tu saya stop. Saya suluh jalan untuk orang lain yang belakang ni untuk jalan tau. Dan waktu ni lutut saya dah goyang, tak payah cakap. Memang dah takut sangat tau. Dan benda tu sama-sama je tau dalam gelap. Berpandukan torchlight yang tak berapa nak menyuluh waktu ni, saya bagi alasan kat diorang ni, jalan ni dah bahaya ni. Gelap sangat lagi pun. Dan tak boleh saya nak jalan ke depan jauh sangat. Dan padahal sebenarnya saya dah memang getah lutut habis dah time ni. Dan selang beberapa minit kemudian lah, tengah saya cari reflektor tu kan, saya tak nampak tau reflektor tu suluh kiri, suluh kanan, suluh depan, semua tak nampak langsung bayangan reflektor tu lah. Dan saya pun dah takut dah. Dan tak nak lagi nak suluh merata-merata lagi lah. Waktu ni sebab saya dah takut. Saya takut ternampak benda yang pelik-pelik. Ternyata reflektor tu ada dekat penghujung laluan kanopi tu tau. Alhamdulillah. Sejak bila pula ada laluan kanopi cantik dalam hutan pula ni? Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan waktu ni saya dah mula jadi seram semula tau. Atas tu tanah rata pula tu. Dan laluan kanopi tu lebih kurang dalam 30 meter tau panjangnya. Dan tanah dia siap berpasir, cantik, elok je jalannya. Bukannya tanah ataupun akar kayu tau kat situ. Korang bayangkan kemah yang kahwin, kalau kita lalu bawa kemah kahwin tu kan, lalu bawah kemah kahwin tu, macam tu lah kemah kanopi yang saya nampak sekarang ni. Tapi sekarang ni kita dalam hutan, mana datangnya kemah ni? Dan saya waktu ni dah start fikir yang bukan-bukan tau. Betul ke aku nak lalu bawah ni kan? Betul ke aku nak kena lalu bawah ni? Allahu Akbar. Kan kalau masuk terkeluar tempat lain kan, masak juga aku seorang pula ni. Tapi nak tak nak waktu ni, saya redah juga tau. Sebab dah terlalu takut nak duduk dalam hutan waktu tu. Kalau boleh nak cepat-cepat sampai bawah tu. Surah yang saya baca waktu ni pun dah tak tahu dah. Tak tahu surah apa yang saya baca, dah berterabur, tongkang terbalik dah waktu tu. Lepas je laluan kanopi tu, saya dah rasa lega sikit waktu ni. Dan kami berehat sekejap. Sebab kaum hawa ni mengadu. Ada kata tak larat lah, sakit lah, itulah ini kan. Diorang minta nak berehat. Kenapa diorang ni boleh berani katanya nak berehat? Sebab diorang tak nampak apa yang saya nampak ni. Dan masa berehat tu, saya pun senyap-senyap. Saya pergi ke belakang tau. Saya pergi dekat ranger hutan tu. Saya tanya dekat dia, "Abang, saya rasa kita ni dah salah jalan ni bang. Abang kata jalan naik dengan jalan turun sama je bang. Tapi yang kita lalu ni tak sama tau bang." "Oh, kau perasan ke? Aku ingat kau tak perasan tadi." Tak apa. Kau jalan je. Yang penting kau ikut reflektor tu. Kau jangan tak ikut pula, kau main gedah je sekarang. Jahanam je tu.
Jadinya kami pun teruskan perjalanan tau. Dan jam lebih kurang pukul 8.30 malam waktu tu. Dan seram tu tak habis lagi tau kat situ. Dan kami kena lalu sebelah batu-batu ni yang amat-amat besar tau. Dia punya besar tu besar sebuah rumah. Lebih kurang 20 biji batu tu besar-besar. Dan setahu saya, masa naik ni ada juga batu tu. Tapi lebih kurang 5 biji batu je. Batu-batu besar rumah tu ada lebih kurang 5 biji je. Tapi sekarang ni saya nampak keliling tu ada lebih kurang 20 biji batu. Dan saya ni dah syak dah. Ini mesti batu orang betapa ni. Dan batu ni muncul time malam je agaknya. Yelah kan, masa tu saya ni fikir macam-macam lah. Kepala otak dah berserabut dah takut kan. Mestilah fikir macam-macam. Mestilah fikir benda-benda tu benda yang mistik kan. Dan bila sampai dekat tangga Mahligai tu, waktu tu jam dah pukul lebih kurang 9 malam tau. Dan saya dah rasa lega, Alhamdulillah. Lega sangat-sangat tau. Sebab dah selamat sampai kat situ. Yelah, walaupun sebenarnya nak kena tempuh lagi 700 anak tangga ni. And pokok pun dah tak tebal sangat dah kat situ kan. Alhamdulillah. Barulah nampak sikit cahaya bulan apa semua kan. Sampai je dekat kaki bukit tu lah. Abang ranger pun tarik saya ke tepi. And suruh saya bercerita. Dan jadinya saya pun ceritalah dekat dia. Saya pun ceritalah apa yang saya nampak. Apa yang pengalaman saya tadi tu lah. Jadinya dia ni pun panggil member-member dia yang ranger-ranger lain ni. Suruh saya cerita lagi sekali kat diorang ni. Biar diorang semua dengar. Dan diorang cakap apa tau? Diorang cakap yang saya ni bertuah sangat. Sebab dapat pengalaman tu. Bukan semua orang tau boleh nampak benda tu. Kata diorang lah. Dan saya pun ya-yakan je lah kan. Waktu ni sebab tu dah penat sangat. Takut tu pun masih ada. Jantung ni masih gedegak tau. Dan last sekali, diorang tak check pun barang saya. Sebab seronok sangat dengar cerita daripada saya. Dan kesimpulan dia dekat sini lah. Saya rasa kami lalu ni sebenarnya satu perkampungan bunian lah agaknya. Nasib baiklah dia tak culik saya agaknya kan. Dan kalau daripada bawah ikut turutan kata dia, batu kita akan naik, jumpa batu besar dulu. Tempat orang bertapa. Lepas tu kita jumpa laluan kanopi tadi yang saya kata tu kan. Mungkinlah laluan kanopi ni jalan masuk ke perkampungan bunian tau. Okey, bila lepas tu kita akan jumpa pula rumah bunian. Lepas tu jumpa tanaman bunian ni. Dan mungkinlah tempat dia orang bercucuk tanam, berkebun ke apa kan. Sebab itulah saya kata, inilah cerita di mana saya dah start percaya yang bunian ni ada. Jadinya, pada korang semua yang kat luar tu, kalau nak pergi hiking ke apa kan, jagalah mulut pertama kan. Jangan cakap besar, jangan cakap takbur kan. Bila berada dekat hutan. Jadinya sekianlah kisah seram daripada saya. Kisah pengalaman saya sewaktu saya mendaki Gunung Ledang katanya. Baiklah. Terima kasih sangat-sangat pada anda semua yang sudi mendengar kisah seram Malaysia pada kali ini. Macam mana anda rasa dengan kisah yang KSM sampaikan pada malam ni kan? Okey. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Dan sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri KSM sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, selamat malam.